أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, alhamdulillah kita sekali lagi diberikan keizinan dan peluang untuk hadir bersama-sama bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya mengikuti kuliah berkaitan dengan pengurusan harta Islam, faraid, hibah dan wasiat. Jadi suka saya kongsikan dalam kuliah sekiranya kita ada peluang untuk mempelajari ilmu faraid ini, ambillah kesempatan tersebut dengan sebaiknya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain kerana ia sebahagian daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan, ilmu yang pertama yang akan dicabut daripada umatku. Jadi kita tidak mahu tergolong dalam mereka yang melupakan ilmu faraid ini. InsyaAllah kita istiqamah dalam mempelajarinya. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan bab jenis-jenis harta. Seperti sedia maklum, rukun pusaka ada 3. Yang pertama adalah mesti berlakunya kematian. Mesti berlaku kematian. Dan yang kedua, mesti ada waris. Waris ini terkait dengan waris yang mewarisi pusaka, maksudnya waris faraid. Kerana ada juga waris tetapi tidak layak mendapat harta pusaka si mati. Seterusnya mestilah mempunyai harta. Jika ada kematian, ada waris tapi harta tak ada, macam mana kita nak bagi harta pusaka? Tak adalah lengkap rukun pusaka tersebut. Jadi hari ini kita akan sambung terkait dengan jenis-jenis harta. Tapi sebelum saya teruskan dengan jenis-jenis harta, jadi saya nak sentuh sedikit, ada satu soalan yang telah diajukan berkaitan dengan hutang-hutang si mati. Jadi ada yang bertanya, soalan berbunyi, adakah wajib bagi waris membayar hutang-hutang si mati terlebih dahulu ataupun bagaimana? Ini status hutang-hutang yang ada, yang perlu ditanggung oleh si mati tetapi telah meninggal dunia. Bagaimanakah hutang-hutang tersebut? Jadi di sini kita bergantung kepada 2 keadaan. Yang pertama sekali, jika si mati ini ada hutang dan si mati juga mempunyai harta yang ditinggalkan. Maksudnya si mati ini meninggal dalam keadaan ada harta dan juga berhutang. Jadi dalam keadaan tersebut, waris wajib membayar hutang si mati. Disebabkan oleh si mati ini masih mempunyai harta. Jadi di situ waris sebelum memberikan harta pusaka perlu menjelaskan hutang-hutang si mati terlebih dahulu. Jadi sebab itulah bila kita nak beri harta pusaka, dia ada turutan dia. Yang pertama mesti menguruskan jenazah si mati dulu. Sebab apa? Si mati ni masih ada hak ke atas hartanya untuk urusan jenazahnya. Jadi yang kedua, lepas urus jenazah, perlu dibayar hutang-hutang si mati. Hutang-hutang ni pula terkait kepada 2, hutang kepada Allah dan juga hutang kepada manusia. Jumhur ulama mengatakan bahawa hutang kepada Allah lebih diutamakan bayaran terlebih dahulu, barulah diikuti dengan hutang kepada
manusia. Jadi erti kata lain, hutang itu wajib tak dibayar? Wajib. Oleh siapa? Oleh waris si mati. Jadi tak boleh bila berlaku kematian, si mati ada harta, waris bagi dulu harta pusaka. Sebab kan kalau dah bayar hutang, nanti tak ada duit pula, takut waris tak dapat harta pusaka. Tak boleh begitu. Sebab dia ada turutan dia. Jadi kalau si mati ni ada harta, selesai hutang. Bila dah selesai hutang, bayar hutang-hutang si mati, tak ada dah baki harta si mati. Jadi bagaimana nak bagi pusaka? Tak adalah kita bincang bagi pusaka, sebab harta pusaka pun dah tak ada, sebab dah selesai bayar hutang si mati. Jadi keutamaan kewajipan waris di situ membayar hutang si mati terlebih dahulu. Sekiranya ada baki, barulah tentukan kalau ada harta sepencarian. Maksudnya adakah pasangan menuntut harta sepencarian? Kalau tak ada menuntut ataupun kalau ada tuntutan, kemudiannya jalan dulu wasiat si mati. Jika si mati ini berwasiat, jalankanlah wasiat si mati dan pastikan wasiat yang dijalankan itu sah. Kerana ada juga wasiat yang tidak sah, rasa macam sah tapi tak sah. Kan kita dah bincangkan wasiat yang lepas. Jadi selepas jalan wasiat, barulah yang terakhir sekali kita bagi harta pusaka kepada waris-waris mengikut faraid. Jadi bahagian bagi harta tu last sekali. Dia ada turutan-turutan dia. Di situ hutang menjadi kewajipan waris membayar sekiranya si mati ada harta lagi. Kalau si mati tak ada harta, si mati ada hutang banyak, harta tak ada, di situ atas budi bicara waris, tidak menjadi tanggungjawab waris untuk bayar hutang si mati, sebab si mati tak ada harta. Ini keadaan berbeza, tetapi adalah digalakkan, adalah lebih mulia kalaulah waris dapat tolong bayar hutang si mati guna duit waris lah. Sebab apa? Si mati dah tak ada harta. Jadi adakah menjadi kewajipan? Tidak. Sebab si mati tak ada harta, tetapi disarankan, digalakkan untuk bantu bayar hutang si mati. Kerana si mati itu biasanya bukan orang lain, adalah ahli keluarga terdekat kita. Jadi kerana apa? Kerana hutang seseorang itu tergantung jika tidak dibayar. Hutang rohnya akan tergantung jika hutangnya tidak dibayar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi bergantunglah dua keadaan. Kalau ada harta, si mati ini, jadi waris wajib membayar hutang si mati kerana ada harta. Kalau si mati tak ada harta, waris wajib bayar, waris tidak wajib bayar dan digalakkan bayar hutang tadi sekiranya berkemampuan. Kalau ada harta tapi tak cukup bayar hutang, bagaimana? Bayar hanya yang sampai mampu saja. Maksudnya bayar hutang dulu duit si mati ni, bayarlah hutang dulu yang penting. Kemudian baki hutang tadi kalau tak cukup, budi bicara waris untuk bayar hutang tersebut. Ada soalan? Alhamdulillah, semua faham lah ke? Kita sambung. Tapi sebelum sambung ada lagi satu soalan yang lepas saya bawakanlah. Soalan-soalan ni sebab kadang-kadang ada tujuan untuk pencerahan. Yang seterusnya ditanya berkaitan dengan zakat simpanan. Zakat wang simpanan ni bagaimana? Jadi yang pertama, syarat zakat simpanan ni saya sebut yang dua sajalah. Yang pertama, cukup nisab dan cukup haul. Cukup haul ni setahun. Setahun haul, setahun ni dikira setahun hijriah, bukan bulan Masihi. Tapi umum orang kira tahun 2025. Begitulah, biasa umum orang kira begitulah. Sebab zakat ni diikut haul dia setahun harta tersebut. Sebab simpanan kita kadang-kadang lain-lain. Ada duit simpanan baru dapat, duit jual tanah, duit bonus, duit pampasan, tak sama dengan duit simpanan yang kita dah kumpul daripada awal dan nak cukup setahun.
Jadi biasanya untuk lebih cermat kita asingkan. Mana duit yang dah dapat kemudian kita kira haul lain, itu lebih cermat lah. Sebab setahun haul, ini harta yang ini, simpanan yang ini. Yang ini duit baru dapat, yang ini duit dah lama, jadi kita asing-asingkan. Tapi kadang-kadang terlupa pula banyak sangat duit nak kira haul. Jadi boleh kita sekalikan dengan haul simpanan yang awal. Jangan ambil yang akhir, yang baru dapat. Itu nak tunggu tahun depan baru bayar. Guna yang paling lama. Itu haul lebih cermat lah. Sebab apa? Kita sekalikan dengan haul yang lama. Jadi kalau ada boleh asingkan ikut haul-haul simpanan, tak ada masalah. Itu haul dari segi setahun hijriah. Kemudian nisabnya ditentukan berdasarkan harga 85 gram emas, harga semasa emas. Dan biasanya kalau emas berubah-ubah, kita akan ikut lembaga zakat Selangor punya nisab lah. Jadi kira 1 tahun berapa harga nisab. Jadi ikut simpanan tersebut. Cuma kadang-kadang simpanan ni ada banyak jenis bank. Contoh nisab kita ambil 29,500. Saya ambil contoh je, saya tak tahu sekarang nisab berapa. Kan? Contoh 29,500 simpanan setahun. Jadi kalau duit simpanan kita setahun kekal atau lebih daripada 29,500 nisab yang ditetapkan, maka kewajipan bayar zakat di situ sudah ada dan mestilah cukup haul setahun hijriah. Jadi ada bank lain-lain, ada bank 2,000, ada bank 1,000, ada bank 3,000. Jadi dia bukan ikut bank kan, dia ikut nisab semua duit simpanan kita. Campur bank yang ini, campur bank yang ini, campur bank yang ini, campur juga simpanan dekat rumah. Kalau duit bawah bantal, duit kat dalam peti besi, bawah almari, semua-semualah duit tu dikira disimpan tempat yang berlainan sahaja, tetapi jumlah nisab tadi perlu dikira sekali untuk mencukupkan. Sama ada cukup tak nisab duit-duit tadi, sama tak dengan nisab yang ditetapkan atau lebih. Jika kurang, maka tak perlulah bayar zakat. Jika dah cukup nisab, maka kiralah setahun hijriah. Duit tu kekal tak cukup nisab. Kalau putus nisabnya, maka cukup balik nanti, barulah kira hari pertama nisab semula. Sebab apa? Dah putus haul. Putus nisab pula, putus haul. Sebab mungkin kita terguna dan sebagainya. Maka putus haul, cukup balik duit tu ikut nisab, maka baru kira hari pertama semula. Jadi kadang-kala simpanan ni dia terkait dengan simpanan dengan tabung haji misalnya. Jadi bila tabung haji ni, sebab biasanya tabung haji ni dia tolong zakatkan. Jadi kalau tabung haji ni zakatkan secara berkelompok lah. Itu tabung haji punya zakat lah. Jadi adakah duit simpanan tabung haji tadi kita nak kena zakat semula? Tak perlu. Sebab tabung haji dah zakat. Nilai simpanan tu dah zakat. Tapi kalau nisab duit simpanan kita, perlu tak kita campur dengan wang simpanan tabung haji tadi? Perlu. Untuk cukupkan nisab, perlu. Jadi campur duit ni berapa campur dengan duit tabung haji. Walaupun tabung haji tu dah ada zakat lain, tapi untuk cukupkan nisab tadi, kena campur duit tabung haji. Campur. Cuma bayar zakat, tolaklah 2.5%. Tabung haji dah bayarkan. Jadi jumlah tadi tolak 2.5%. Mungkin tabung haji dah bayar selesai. Jadi baki tadi, jika cukup nisab, barulah kita kira simpanan punya baki darab 2.5% daripada jumlah keseluruhan simpanan yang cukup haul dan cukup nisabnya. Ada soalan? Okey, soalan Tuan Haji tanya, kalau ada institusi lain yang turut bayar zakat simpanan untuk perkara tersebut, tak perlu bayar jika institusi tersebut dah bayarkan. Cuma untuk cukupkan nisab.
Contoh kat sini duit simpanan kita ada 25,000. Jadi nisab Selangor 29,500 contoh saya tak ingat nisab Selangor, lebih kurang lah. Jadi tak cukup 29,500, baru ada 25,000. Tapi perlu tak dicampur dengan duit-duit dekat tabung haji, dengan duit-duit institusi lain yang dizakatkan? Perlu. Jika campur semua 1,000 sini, 1,000, 2,000 sini, cukup 29,500. Secara amnya simpanan yang tadi kita kat rumah tadi tu atau bank lain yang tak zakat tadi kena bayar zakat darab 2.5% untuk simpanan itu sahaja. Sebab simpanan yang lain ni dah dibayar zakat, cuma untuk tujuan cukupkan nisab. Jadi kena campur dengan semua simpanan kita yang kita ada, walaupun di institusi yang telah bayar zakat untuk kita. Kita tak perlu bayar zakat lagi, tapi nak campurkan jumlah yang ada di bank yang dizakatkan tu, perlu campur tak? Perlu, untuk tujuan mencukupkan nisab simpanan. Boleh? Boleh, Tuan Haji? Ada soalan? Macam mana nak cukup? Ada soalan, okey. Assalamualaikum. Okey. Soalan Tuan Haji pun sama. Kan, soalan ni biasa pun saya dengar. Jadi ada orang tanya, kita zakat simpanan ni boleh ke kita bayar tapi kita ada hutang banyak? Hutang rumah ada, hutang yang ini ada, tapi mungkin kita tak bekerja dan sebagainya, kan? Jadi perlu tak bayar zakat simpanan? Zakat ni ada banyak-banyak jenis. Zakat simpanan, zakat ternakan, zakat pendapatan, kan? Jadi untuk menjawab soalan itu, syarat zakat ni sebenarnya antaranya cukup nisab, cukup haul. Tidak disebut banyak hutang. Kita tak ada kerja, kita tak ada, cukup je dua syarat tu, kena bayar, kena bayar. Tu kalau tanya saya lah, habis macam mana nak bayar? Hutang banyak. Tu saya tak boleh nak ulas. Sebab saya jawab ulas mengikut apa yang disyaratkan. Dia tidak menghalang ibadah kewajipan kita. Sebab apa? Kita banyak hutang. Jadi dengan itu kita tak bayar zakat. Tak boleh. Sebab apa? Syarat zakat dua je. Cukup setahun haul. Maksudnya kita ada duit tu sustain setahun haul. Lebih daripada nisab ditetapkan, dikira sebagai orang yang berkelayakan untuk zakat, wajib zakat. Dan cukup nisab, cukup haul. Dua tu lah. Kan? Jadi untuk ulas sebanyak hutang tak ada. Kalau jawab dari segi hukum dan ibadah, ya, wajib zakat. Banyak hutang macam mana? Itu susah saya nak sentuh dekat situ. Cuma kita percayalah, zakat ni merupakan satu ibadah, kewajipan dan tanggungjawab. InsyaAllah dengan berbuat perkara demikian, buat perkara yang baik, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi kita percayalah kepada perkara tersebut. Jadi banyak hutang perlu bayar zakat tak? Perlu jika cukup nisab dan haul. Boleh? Boleh? Ada soalan lain? Tak ada? Ada soalan? Okey. Okey. Soalan Tuan Haji ni memang expert urusan harta ni, kan? Soalan pun, okey, soalan Tuan Haji tanya, ni soalan orang expert selalu ni. Emas, kalau kita pakai, kita wajib zakat tak? Umum tak perlu. Saya sentuh umum. Umum dulu tak perlu. Cuma kalau lebih daripada berat emas. Berat emas ni kalau di Selangor tak salah saya, ketetapan dia adalah 800 gram. Tak salah saya lah, nanti kena cek balik, kan. Jadi emas pakai, emas simpan kena bayar zakat. Jika lebih daripada 85 gram emas simpan.
Emas pakai berbeza. Emas simpan yang selalu kita kumpul kecil-kecil tu kan, kita beli apa benda yang mau emas, apa wafer tu ada bentuk-bentuknya lah kan. Tapi kalau emas pakai ni biasanya merujuk pada barang kemas. Jadi barang kemas ini di setengah negeri wajib bayar. Jadi saya sebut umum. Di Selangor tak perlu. Sebab apa? Dia ada lebih, jika lebih daripada 800 gram. Jika ada emas sekilo emas pakai, itu dah kena bayar zakat dah tu kan. Bayar zakat macam mana? Sekilo tolak 800 gram, jadi 200 gram. Jadi 200 gram tu darab harga emas semasa, berapa jumlahnya, darab 2.5% daripada harga emas tersebut. Bukan bayar sekilo, bayar beza dia. 800, 1000 tolak 800 lah, 200 gram. Beza tu yang kita darab dengan 2.5% dan darab harga emas lah. Jadi itu untuk emas pakai. Emas simpan kalau 86 gram, tetap bukan bayar 1 gram, bayar 86 gram, darab harga emas masa, darab 2.5%. Sebab emas ni banyak jenis. Kita tengok emas simpan ke atau emas pakai. Jadi Tuan Haji tanya simpanan. Kita pakai keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi mungkin duit tu turun naik, adakah kena bayar zakat simpanan? Jadi kita tengok jika turun naiknya duit simpanan kita itu telah menyebabkan jatuh daripada nisab. Jadi contoh jatuh daripada nisab pada tanggal saya ambil 1 Muharram. Contoh 1 Muharram duit kita 29,500, ngam-ngam je cukup nisab duit simpanan. Jadi dah nak masuk hujung tahun. Dah nak masuk hujung tahun lah. Contoh ada lagi 2 bulan nak cukup setahun haul. Jadi kita pakai duit tu jatuh daripada 29,500, tinggal 25,000 je sebab nak pakai duit. Jadi apabila duit tu cukup nanti balik 29,500, baru kira hari pertama balik, hari kedua balik. Sebab dia kira 29,500 bila cukup duit kita, nisab tersebut sentuh cukup nisab, baru kira hari pertama balik. Sebab dia mesti kira setahun haul hijriah duit tersebut kekal tidak di bawah nisab, kekal sama dengan nisab atau lebih nisab, baru kita bayar zakat tersebut. Jadi kalaulah setahun tu kita guna turun naik, memang lebih daripada nisab, kita nak bayar yang mana? Berapa amount nak bayar? Kalau ikut di laman web saya, rujuk di laman web zakat wilayah, zakat Selangor saya tak perasan lah. Tapi ini sumber rujukan saya. Biasanya Selangor dengan wilayah lebih kurang aja kan. Jadi kita akan mengikut baki terakhir untuk cukup haul tersebut. Berapa? Kalau baki terakhir tu 45,000, jadi 45,000 tu darab dengan 2.5%. Itulah jumlah zakat simpan yang kita kena bayar. Dia dah dekat dengan akhir haul. Kita ambil di situ. Sebab dulu ada satu ketika ikut baki terendah, tapi sekarang dia dah ikut baki terakhir. Sebab apa? Untuk seseorang itu bayar zakat, mestilah pada akhir haul berapa harta yang dia ada, harta itulah yang kena bayar zakat. Jadi dikira sebagai mengikut akhir haul simpanan tersebut. Jadi tak perlu ikut hari ni guna berapa, bulan ni guna berapa, tak perlu. Kita ikut hujung tahun haul, berapa yang tinggal baki tersebut, maka kita bayar zakat ikutlah haul simpanan tersebut. Boleh Tuan Haji? Dah tak ada soalan dah. Kita tutup. Tapi ada soalan bolehlah tanya kan. Tak ada masalah. Kalau tanya-tanya pula nanti, tak apa, boleh tanya, tak ada masalah. Kalau tak ada soalan, saya sambung sikit. Tak sontoh lagi bab hari ni kan. Itu baru bab soalan yang lepas. Boleh saya sambung? Okey, kita sambung. Antara harta alih. Harta alih ni harta-harta yang telah kita bincangkan. Jadi harta alih ni contoh apa? Contoh harta yang
boleh alih lah. Istilah dia senang. Harta alih ni harta yang boleh alih. Harta tak alih, harta tak boleh alih. Apa harta tak boleh alih? Tanah. Tanah tak boleh alih. Rumah tak boleh alih. Dulu rumah boleh alih. Kalau kat kampung kan ada orang dia bagi tanah dekat anak yang ni, rumah dekat anak lain. Sebab rumah boleh alih. Angkat rumah bawa pergi tanah anak tu lain. Jadi dia boleh lah. Jadi kira rumah dulu rumah yang boleh sebagai harta alih. Tapi sekarang biasa dah tak ada dah. Rumah pun jadi harta tak alih sebab dia sekali dengan tanah. Jadi kita bincang harta alih terlebih dahulu. Antara perkara-perkara lain, harta alih ni macam-macam lah. Antaranya saham. Saham juga merupakan harta alih. Jadi bagaimana nak bagikan saham-saham tersebut? Pertama, kita akan mengikut apa syarat-syarat saham koperasi tersebutlah. Koperasi ke, saham dengan syarikat-syarikat institusi lain ke, kita tengok bagaimana cara saham tadi diberikan. Biasanya dia akan ikut faraid lah kepada pemegang-pemegang saham yang beragama Islam. Jadi meninggal dunia dia akan bagi ikut faraid. Kalau bagi ikut penama, contoh satu saham kepada seorang penama. Jadi penama ini akan bertindak sebagai pentadbir. Sebab apa? Sebab nama dia diguna pakai oleh seseorang ayah. Contoh ayah letak anak sulung, contoh Idris, sebagai penama. Jadi bila ayah meninggal, Idris adalah orang yang berautoriti untuk mengeluarkan saham koperasi tadi. Jadi keluarkan saham tadi, bagilah secara faraid kepada waris-waris yang berhak. Idris nak ambil seorang-seorang je saham tu sebab nama dia. Dia kata, boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab dia sebagai pentadbir sahaja. Jadi jangan keliru. Jadi kita kena tengok. Sebab apa kadang-kadang ada syarat-syarat koperasi ini menyentuh bahawa semua waris boleh dinamakan sebagai pewaris. Jadi semua waris-waris ni dapat harta tersebut daripada harta si mati, tak ada masalah. Tetapi jika untuk tujuan menghantar wakil saja, kadang-kadang pemilik harta telah meletakkan seorang anak ataupun isteri sebagai wakil ataupun penama. Jadi penama ini bertindak sebagai pentadbir, boleh akses dengan institusi tersebut. Jadi apabila keluarkan saham dan sebagainya, kenalah beri saham-saham tersebut secara faraid kepada waris-waris. Sama ada jual saham tadi untuk tujuan cairkan nilai saham tadi bagi kepada waris, ataupun kalau penama tadi berhasrat untuk mengambil alih saham tadi, tak ada masalah. Cuma hasil daripada nilai saham tadi dia kena bayarlah kepada waris-waris yang terlibat. Sebab waris-waris terlibat tidak dapat saham tadi dan boleh dapat secara pampasan daripada penama yang memiliki saham tersebut. Jadi tujuan dia begitulah. Untuk harta-harta yang lain, contoh di sini disebutkan lesen senjata api. Lesen senjata api ni kira harta pusaka ke tidak? Sebab ada lesen-lesen tertentu yang dimiliki oleh si mati sebagai pemilik. Tetapi untuk perkara sedemikian, contoh lesen-lesen senjata api ni dia pengkhususan. Dia hanya orang tertentu je boleh ada lesen tersebut, dan dari segi undang-undang dia tidak boleh diwariskan kepada warisnya, waris kepada orang lain. Jadi kalau dia meninggal dunia, maka lesen tersebut perlu dibatalkan. Jadi tak boleh waris lain tengok ayah ada pistol lah, ayah ada senapang patah lah, waris pun ambil guna tembak kan, pergi memburu ke dan sebagainya, tak ada lesen, boleh dikenakan hukuman yang berat. Nanti jangan kena tanya, ayah dulu ada lesen tapi ayah dah meninggal, saya pinjam je senapang ayah. Jangan dibuat-buat, berat dendanya kan, hukumannya berat. Jadi perkara-perkara pengkhususan tersebut perlulah dirujuk kepada pihak berautoriti sebab dia ada lesen khusus. Bukan semua orang yang dibenarkan mempunyai
lesen tersebut. Jadi dia dikira sebagai bukan harta pusaka. Seterusnya, KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. KWSP adalah satu bentuk caruman wajib bagi semua pekerja di Malaysia bagi menjamin kelangsungan hidup semasa menjalani hari-hari tua. Setiap wang tersebut adalah milik penuh oleh pekerja tersebut dan boleh diambil dalam satu tempoh tertentu. Pihak KWSP menyarankan semua akaun simpanan diletakkan penama bagi mengurus wang tersebut jika berlaku kematian pemilik akaun. Ia dinamakan sebagai pentadbir, wasi ataupun penama. Kebanyakan masyarakat keliru bahawa apabila nama mereka diletakkan sebagai penama bagi akaun tersebut, mereka menyangka bahawa wang yang diletakkan atas nama mereka adalah harta yang telah dihibah ataupun diwasiatkan oleh si mati. Mereka mesti membahagikan wang simpanan ini mengikut pembahagian faraid kerana mereka merupakan penama atau pentadbir bagi akaun tersebut. Ini adalah satu kesilapan yang sangat besar dalam kalangan masyarakat yang harus diperbetulkan. Jadi isu KWSP ni mungkin ramai dah sedia maklum lah. Cuma ada juga di kalangan masyarakat yang menganggap bahawa jika ada nama mereka dalam KWSP tadi, jadi mereka sebenarnya adalah pemilik tunggal. Dialah satu-satunya orang yang boleh ambil semua wang KWSP. Betul, memang dialah orang yang boleh ambil. Tapi bukan dia yang boleh guna semua, tidak. Sebab apa? Dia sebagai pentadbir, mestilah dia boleh ambil duit tu sebab sebagai pentadbir. Cuma bila dah dapat duit tersebut, tak boleh guna seorang-seorang. Jadi kenalah takbir duit tadi beri kepada waris-waris faraid si mati yang berhak. Sebab ada situasi-situasi lain. Contoh, ada yang tanya dengan saya, bila kita nak letak penama KWSP ni, pertama perlu ke letak penama? Itu persoalan dia, kan? Jadi kalau kita tak letak penama, bila dah meninggal dunia, waris-waris bagaimana nak keluarkan KWSP tadi? Dia tak boleh pergi kaunter KWSP, saya nak keluarkan duit KWSP, saya ni isteri si mati, saya ni anak si mati. Tunjuklah surat beranak ke apa ke dengan si mati, sijil mati sebagainya. KWSP tengok ada penama atau tidak akaun tadi. Kalau ada penama, dia akan tanya siapa nama sekian sekian sekian. Ataupun dia tengok je IC kita dengan penama ni. Di sini si mati dah lantik penama. Jadi kena suruh penama datang untuk keluarkan duit si mati. Itu saja. Jika penama tak tahu siapa, bolehlah rujuk dengan KWSP. Saya pun tak pasti KWSP boleh bagi tahu ke tidak penama siapa. Biasanya bolehlah, ataupun dia terlibat dengan PDPA kan, Personal Data Protection Act. Jadi saya tak pastilah boleh dedahkan atau tidak maklumat tersebut. Cuma kita sebagai pemilik harta, jadi kalau kita dah lantik penama, kita bagi tahulah penama tersebut. Nama awak dicalonkan sebagai pentadbir harta pusaka saya. Bagi tahu jelas. Tahu, terima kasih banyak. Penama sahaja. Bagi tahu lagi sekali, jelas. Apa tu penama? Pergi type kan, tunjuk sebagai pentadbir sahaja. Tapi kalau bila dah berlaku kematian, berilah harta tersebut secara faraid kepada waris-waris saya yang berhak. Bagi tahu siap-siap. Jadi barulah tahu penama, kan jelas di situ. Jadi kalau tak ada penama, waris-waris boleh tak keluarkan KWSP tadi? Boleh.
dengan syarat mesti membuat urusan pusaka dulu di pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi bagi tujuan mendapatkan surat kuasa ataupun surat kuasa mentadbir. Beza sama je lebih kurang. Surat kuasa daripada pusaka kecil, surat kuasa mentadbir LA ataupun Letter of Administration daripada mahkamah tinggi sivil. Jadi dapat surat kuasa dulu, barulah surat kuasa tadi, siapa nama dalam surat kuasa tadi mempunyai autoriti keluarkan duit KWSP Simati yang tidak berpenama. Mesti ada surat kuasa. Kalau tak ada surat kuasa, KWSP takkan beri pengeluaran kepada waris-waris. Itu kalau tak ada penama, mesti ada surat kuasa. Yang kedua, kalau ada penama tadi, macam saya kata, penama sahaja yang boleh keluar. Cuma di sini, bila kita nak lantik penama, kadang-kala diberi juga ruang dan peluang untuk kita masukkan percentage. Perasan tak siapa yang dah buat penama? Kan? Nama sekian, dia tulis berapa? 30%. Nama sekian, isteriku yang tercinta, contoh, berapa? 50% dia tulis. Tulislah berapa banyak persen pun, bila meninggal, jadi KWSP akan tengok penama ada 3-4 orang. Okey, jadi dia akan tengok ini nama-nama penama, KWSP akan masukkan duit tadi mengikut percentage yang kita beri. Contoh kalau isteri 50%. Jadi dia bagi kepada isteri separuhlah 50%. 1 juta contoh. Si mati ada duit 1 juta. Jadi 500,000 dimasukkan dalam akaun isteri. Jadi mungkin percentage lain masuk kepada anak-anak yang lain. Jadi dia masuklah ikut 10% anak yang ini kecil sikit bagi 20%, anak yang ini. Jadi isteri yang paling sayang sekali, contoh, bagi 50% pada isteri. Jadi duit akan masuk ikut percentage yang diberikan oleh pemilik harta kepada surat yang ditandatangani lah. Jadi KWSP akan ikut percentage tersebut. Jadi bila dah masuk dekat akaun isteri, contoh akaun anak-anak dan sebagainya, percentage tadi ada kemungkinan tak sama dengan bahagian faraid. Jika tak sama dengan bahagian faraid, hanya boleh ambil ikut bahagian faraid sahaja. Tak boleh saya dapat 50%, maksudnya 1/2. 1/2 daripada akaun KWSP Simati contoh. Jadi saya boleh ambil separuh lah. Betul dari segi undang-undang, iya. Dari segi hukum, isteri hanya dapat 1/8 sahaja daripada jumlah KWSP tadi. Jadi tak boleh ambil lebih sebab kita kena ikut bahagian faraid, bukan ikut percentage. Sebab tu kena jelas. Sebab kadang-kadang orang keliru. Memang suami semua dah masuk dah Ustaz. Nama saya masuk, nama anak-anak masuk, semua waris masuk. Siap dah bagi pecahan-pecahan lagi, suami tetapkan. Jadi bagaimana? Ditetap dikira harta pusaka. Dia kena bagi ikut faraid. Sebab itu adalah penama-penama. KWSP ni dia special sikit. Dia sebagai penama, dia bukan penerima. Sebab undang-undangnya dah ditetapkan begitu. Dalam Majlis Fatwa Kebangsaan menetapkan penama-penama tadi hanya berkelayakan sebagai pentadbir sahaja atau wasi, bukan penerima. Jadi oleh yang demikian, maka duit tadi perlu diberi mengikut faraid kepada waris-waris yang berhak ikut bahagiannya. Itu terkait dengan KWSP. Sebab tu jangan salah letak penama. Salah letak, lupa pula tukar, meninggal dunia. Jadi waris-waris nak keluar duit tak boleh keluar duit. Contoh, ada satu situasi saya bagi di mana suami telah meletakkan nama isteri sebagai
penama KWSP, di mana isteri tersebut telah menjadi bekas isteri. Maksudnya dah berpisah, dah kahwin dengan isteri yang baru. Berpisah dah isteri lama, dah habis iddah dan sebagainya. Jadi tak layak isteri yang pertama dapat pusaka. Tapi tak tukar nama dalam KWSP tadi, isteri pertama. Jadi bila meninggal dunia, isteri kedua pun datang KWSP. Saya ni isteri si mati. Tengok, tunjuk. Ini saya punya surat nikah apa semua. Saya isteri, saya waris. Jadi saya nak keluarkan KWSP suami. Jadi KWSP pun tengok, nama adalah sekian. Tak sama pun dengan nama puan. Sudah. Kan isteri kedua pun dah jeling dah. Mana boleh, saya isterinya. Sekian kan. Cuma sebenarnya tak tahu suami pernah berkahwin lain terlebih dahulu. Jadi dah letak nama isteri pertama. Jadi siapa yang boleh keluarkan? Isteri itu pun dah jadi bekas isteri yang pertama tadi. Jadi hanya bekas isteri tadi yang boleh keluarkan duit KWSP tadi. Orang lain boleh tak? Tak boleh keluarkan. Sebab apa? Dia akan ikut penama diberikan hak khusus bagi mengeluarkan duit KWSP tadi. Jadi waris-waris lain kenalah berjumpa dengan penama. Saya nak duit saya sebagai duit pusaka kepunyaan suami saya, sebagai duit mengikut faraid. Kena minta izin lah. Kalau bekas isteri kata saya tak nak bagi, dia dah jadi satu isu yang lain. Tapi sebenarnya tak boleh tak nak bagi. Buatlah satu letter of demand, tuntutan, tapi kena masuk kes lah, masuk court, lawyer dan sebagainya, dapat perintah daripada mahkamah syariah untuk tuntutan faraid. Sebab apa? Ia boleh, penama tadi sebenarnya berkuasa sebagai pentadbir, bukan pemilik harta. Kalau melantik penama yang bukan penerima harta faraid, jadi penama tadi tak boleh ambil satu sen pun duit tadi, perlu dipulangkan semua kepada waris-waris faraid yang berhak. Ada soalan? Yang semua tak ada masalah KWSP ni kan. Jadi kita sambung yang kedua. Ada soalan? Tak ada soalan. Seterusnya, wang derma atau pemberian sewaktu melawat pesakit ataupun sewaktu melawat ataupun ziarah kematian. Wang derma atau pemberian sewaktu melawat pesakit terbahagi kepada dua. Pertama ialah pemberian sedekah sebelum kematian. Pemberian ini adalah harta pusaka si mati dan seharusnya dimasukkan dalam pengiraan faraid. Manakala yang kedua ialah pemberian sedekah selepas kematian. Semua pemberian selepas daripada kematian adalah dianggap sebagai sedekah sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai harta pusaka si mati. Sememangnya kebanyakan masyarakat menganggap pemberian ini adalah pusaka. Mereka mencampurkan kedua-dua keadaan ini menyebabkan berlakunya kekeliruan. Para waris tidak dapat penjelasan sepatutnya bagaimana untuk mengurus harta yang disedekahkan kerana ketiadaan ilmu mengenainya. Ini nampak macam mudah, tapi takut terkeliru. Bila terkeliru tu hukum dia dah lain. Jadi kita tengok bagaimana situasi ini berlaku. Kita sambung selepas azan Isya, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi bila kita menyentuh wang derma ini kita beri satu tempoh masa sebagai panduan. Contoh adalah wang derma yang diterima si mati sebelum kematiannya. Maksudnya ketika sakitlah. Dan yang kedua, wang yang dia terima selepas kematiannya.
Jadi contohlah, Abu sakit tenat, ada di rumah. Jadi Abu pun terbaring di rumah. Jadi tak sedar diri dan mungkin sebagainya lah, tak sihat kan. Jadi anak Abu duduk di situ menemani Abu. Jadi anak Abu ni Ali lah contoh. Jadi Ali pun duduk temankan ayahnya Abu yang sakit tenat tadi. Jadi oleh kerana Abu ni antara orang yang dikenali ramai penduduk setempat dan sebagainya, jadi sewaktu sakit ni ramailah orang yang datang ziarah Abu tadi. Dan oleh kerana bila datang tu adalah sedikit wang sedekah yang diberikan kepada Abu ni. Jadi orang ziarah, orang bagi duit ke Abu ni melalui anaknya Ali. Jadi Ali ni pun terima wang sedekah tersebut. Jadi contohlah ni nak cerita, jadi banyaklah duit yang Ali ni terima. Jadi terima duit. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu ketika di mana Abu ni telah meninggal dunia. Jadi Abu ni dah meninggal dunia, di mana orang masih lagi menziarahi Abu. Jadi masih lagi menziarahi Abu dan tetap memberi sedekah kepadanya selepas dia meninggal dunia. Jadi duit-duit sedekah yang diterima ini perlu diasingkan. Sebab apa? Hukumnya adalah berbeza. Jadi duit sedekah yang diterima ketika hidup masuk dalam poket sebelah kanan. Contoh, asingkan, kena asingkan. Bila dah meninggal, contoh meninggal pukul 5.30 petang, duit yang diterima 5.30 petang tu ambil masuk poket kiri pula. Supaya berbeza duit tu. Nampak macam tak apalah, salam-salam je ambil, masuk mana-mana pun boleh. Tak boleh. Jadi siapa yang menjaga, yang menerima duit sedekah tadi, kena asingkan duit tadi. Sebab apa? Duit yang diterima sebelum kematian si mati adalah milik si mati, dan dia perlu disimpan sebagai harta pusaka. Maksudnya itu harta pusaka hukumnya perlu diberi kepada waris-waris untuk mentadbir dan menjalankan perkara-perkara yang wajib sahaja. Manakala duit sedekah selepas pukul 5.30 tadi dah meninggal dunia, itu dianggap sebagai duit sedekah biasa. Duit sedekah biasa ni nak buat apa-apa perkara pun boleh. Maksudnya kalau nak buat kumpul duit tadi, nak buat belanja tahlil, tak ada masalah, boleh. Duit yang milik pusaka tadi, poket sebelah kanan mula-mula tadi, yang diterima sebelum kematian, itu dianggap sebagai duit pusaka. Maka kalau nak belanja perkara-perkara yang tidak wajib, contoh macam buat kenduri tahlil, itu tak wajib, tapi waris nak buat juga, tak apalah, guna duit tadi. Mesti mendapat persetujuan semua waris faraid, termasuk waris yang di bawah umur 18 tahun ataupun waris yang tidak sempurna akalnya. Macam mana nak setuju? Takkan nak tanya anak umur 5 tahun, ni duit pusaka ni boleh pakai tak kenduri tahlil malam ni? Anak tu pun tak tahu kenduri tahlil tu apa. Kan angguk je lah, boleh-boleh, tak ada masalah. Tak diterima persetujuan tadi. Sama juga kalau anak umur atas 18 tahun tapi tak waras akalnya. Kita tanya dia, boleh tak guna duit ni? Duit pusaka ni nak buat tahlil. Anak pun kata, yo, tak boleh diterima persetujuan. Habis macam mana? Asingkan bahagian dia mengikut faraid. Jadi asingkan, dia dapat bahagian dia, kemudian nak guna duit tadi tak ada masalah. Sebab apa? Dah diasingkan bahagian faraid untuk anak tadi. Jadi beza. Kalau guna duit poket belah kiri tu, tak payah tanya waris pun tak apa. Kita nak belanja ini untuk kebajikan, untuk kesesuaian belanja tahlil dan sebagainya, tak ada masalah, sebab ia bukan dikira harta pusaka. Harta pusaka ini perlu ditadbir oleh waris-waris. Maksudnya hak milik waris, dan seperti yang saya maklum terlebih dahulu tadi, bila harta pusaka perlu mengikut turutan-turutan untuk urusan si mati yang wajib, antara mengurus jenazah.
bayar hutang si mati dulu. Kemudian kalau ada harta pencarian, ada wasiat, semua guna duit si mati dulu. Ataupun harta si mati lah, baru boleh bagi kepada waris-waris. Jadi kalau waris nak buat duit tadi, nak buat tahlil tak cukup, tak cukup jangan buat guna duit tadi. Kena guna minta persetujuan semua waris. Jadi kalaulah semua waris setuju, tak apalah. Kita tahu di duit si mati ni, kita izinkan guna. Semua waris atas 18 tahun. Semua waris sempurna akal. Tak ada masalah. Nak guna, boleh. Boleh gunakan duit tadi, belanja tahlil. Boleh. Esok pagi lepas tahlil ada orang datang rumah ziarah. Si mati ni ada hutang dengan saya 10,000. Jadi saya nak tuntut hutang. Cari duit poket si mati tadi, yang duit pusaka dah habis dah. Bayar tahlil malam tadi. Jadi semua waris yang setuju tadi tu kena keluarkan duit, bayar balik hutang si mati, sebab hutang turutannya nombor 2. Jadi siapa suruh guna untuk tujuan tak wajib? Sebab tu kena bezakan. Sama ada duit tadi duit pusaka ataupun duit sedekah. Duit sedekah tak ada masalah, boleh guna untuk tujuan tahlil dan sebagainya. Dan duit pusaka perlu digunakan untuk tujuan wajib terlebih dahulu. Kemudiannya barulah waris-waris ingin mempusakai duit tersebut secara faraid dan sebagainya, maka barulah boleh gunakan duit tersebut setelah dijalankan perkara-perkara yang wajib menggunakan duit pusaka tadi. Tu ada bezalah sedekah wang derma semasa si mati ni hidup dan selepas kematian. Ada soalan? Masa pun rasa dah mencemburu. Kita dah azan isyak belum? Dah azan isyak dah habis masa kan? Jadi saya rasa dah habis masa lah. Jadi selalu ada bunyi-bunyi kan? Saya rasa pun dah mencemburui dah ni. Jadi kita insya-Allah akan sambung kuliah kita pada tahun hadapan. Kan tahun depan insya-Allah kita jumpa lagi. Kita akan sentuh terkait dengan khairat kematian, imbuhan pampasan, pencen kita dah masukkan yang lepas, pencen terbitan, ganjaran terbitan, takaful, insurans takaful dan harta ta'alif. InsyaAllah kita akan sentuh pada kuliah yang akan datang. Jadi saya sudahi kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.